belum PKP kita bagi talk ceramah. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan, insya-Allah pada malam ini, berkaitan dengan demam denggi. Dah apa nak cerita pasal demam denggi kan? Sedangkan COVID-19 ni dah ni mungkin nak jadi gelombang yang kedua pula lah kan. Jadi selain daripada COVID-19 ni, kita kena ingat juga bahawa rupanya ada satu lagi penyakit yang dia dua-dua ni virus. Jadi kalau boleh baca sini, ni virus yang sebelah sini ni kan, yang apa, saya cuba pointer, yang ni kita tengok, yang ni adalah merupakan virus demam denggi lah, lakaran kartun ni. Dan yang ni merupakan virus COVID-19. Jadi dua-dua ni virus belaka dia kata. Weh, COVID-19 kita samakan. ALS kau ni, kita mana sama, kau denggi, aku COVID-19. Samalah, kita kan virus. Dua-dua ni boleh bunuh manusia belaka. Dan kalau kita melihat hari ni, kes apa COVID-19 kita dah sampai kepada 11,000 saya rasa lebih kurang. Dan kematian pun lebih kurang dalam 140 orang lebih. Kan? Dan gelombang kedua COVID-19 ni, kerajaan memang takkan buat PKP dah. Semalam diumum. Sebab kesannya kalau kita buat PKP sekali lagi, dia akan jadi kesan yang cukup besar kepada ekonomi dan sosial lah masyarakat. Mungkin kalau kita buat PKP sekali lagi, ramai mungkin akan ada, bukan mati sebab demam COVID-19 dah, tapi mati sebab bunuh diri. Mungkin akan ada. Kan? Sebab apa, tekanan ekonomi semua sekali. Dan kalau dulu sebelum daripada kita buat apa kawalan ataupun mula-mula COVID-19 ni timbul, kita tak ada pun SOP. Sekarang kita dah ada satu SOP, sekolah macam mana, masjid macam mana, surau macam mana, tempat awam macam mana. Jadi tugas kita pula, kita tak boleh nak salahkan orang lain lah, tugas kita pula untuk jaga. Jaga diri kita, insya-Allah. Dan kita, yang paling penting sekali hari ni dalam media sosial lah, saya nak sentuh lah isu semasa kan. Media sosial ni macam-macam orang kata. Gedang-gedung. Sampai ke apa, Menteri Agama pun kena macam-macam. Cuma kita kena ingat bahawa satu, kita orang mukmin ini adalah, ini semua ketentuan daripada Allah SWT. Yang tu kita tak payah lari. Sebab itulah dalam banyak-banyak mana pengharapan, kita dah usaha patut SOP semua, jangan tinggal pengharapan kita kepada Allah. Waktu penting. Kan? Pengharapan doa kita kepada Allah SWT. Dan yang kedua adalah, masa ini bukan satu lagi masa untuk kita salahkan siapa-siapa. Nak blame orang ni, nak salah orang ni, nak kata gini-gini. Tapi masa ini adalah masa untuk kita sama-sama bersatu hati. Kita patut SOP, insya-Allah kita boleh jaga diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita. Apa persamaan denggi dan COVID-19? Sama dia macam mana? Pertama, kedua-dua penyakit ni adalah virus. Dibawa oleh virus. Bezanya, Aedes demam denggi, virus dia adalah virus denggi. Kalau COVID-19, virus dia adalah corona nCoV COVID-19, new coronavirus COVID-19. Waktu virus COVID-19. Kalau persamaan dia yang kedua adalah dua-dua penyakit ni tak ada ubat. Sampai sekarang tak ada ubat. Termasuklah vaksin. Denggi ni, lama mana dah kita demam denggi ni, kita dengar. Tahun 90-an, 80-an, orang yang masih hidup, mungkin tahun 80-an tu dah dengar dah pasal demam denggi. Tahun 90-an dah dengar dah pasal demam denggi. Masuk tahun 2000 lebih ni pun, 2020 ni pun dengar lagi pasal demam denggi. Ada ubat, sampai sekarang tak ada ubat. Ada vaksin, sampai sekarang tak ada vaksin. Saya cerita pasal vaksin ni, ada satu kisah menarik tahun lepas. Yang berlaku di Filipina. Bila mana satu syarikat farmasi namanya Sanofi. Sanofi ni syarikat besar. Dia buat vaksin untuk demam denggi. Bila dia buat untuk vaksin demam denggi, bila nak masuk Malaysia, kerajaan Malaysia, Kementerian Kesihatan, kita buat kajian dulu. Dan siapa pekat kita kata vaksin ni tak boleh guna. Tapi di Filipina, kerajaan Filipina ambil vaksin denggi ni, dia terus buat. Terus dia orang panggil, bagi kepada rakyat dia. Kesannya apa? Tak lama lepas pada tu, rupa-rupanya vaksin denggi yang dibuat oleh Sanofi ni, side effect dia, kesan dia lagi besar pada demam denggi. Mana siapa yang ambil vaksin ni lagi teruk kena banding dengan demam denggi biasa.
Akhir sekali, kerajaan Filipina saman syarikat Sanofi. Kesan dia. Lepas itulah hari ni bukan benda. Kita kan hari ni orang dalam baca surat khabar ke, baca internet ke, orang kata, Rusia not develop vaksin. China not develop vaksin. Amerika not develop vaksin. Nak kata bukan senang nak develop vaksin. Kalau dah vaksin tu develop, belum tentu selamat untuk kita guna. Semua tak boleh. China ke. Jadi sebab itulah, itu satu cabaran untuk kita. Akhir sekali adalah dia kembali kepada pencegahannya adalah datang daripada diri kita. Kalau perbezaannya pula adalah, kalau penyakit demam denggi ni, dia dibawa oleh nyamuk. Nanti saya terang ada kampung nyamuk, nanti saya akan tulis. Dia dibawa oleh nyamuk. Nyamuk ni adalah nyamuk Aedes. Dia adalah satu penyakit yang kita panggil vector-borne disease. Penyakit yang dibawa oleh serangga. Ada serangga tengah, vektor tengah. Ada penyakit yang dibawa oleh lipas, ada penyakit yang dibawa oleh nyamuk. Ini semua dalam vektor belaka. Kan? Ada satu lagi, kalau COVID-19 ni, asal-asal dulu adalah kita panggil penyakit zoonosis. Zoonosis sebab apa? Kalau siapa ingat dalam ceramah saya dulu, saya pernah sebut bahawa asalnya COVID-19 ni, ada yang kata daripada kelawar. Ada yang kata daripada memerang. Kita tunjuk gambar dulu, bagaimana tempat mula-mula sekali di Wuhan tu, China tu, dia belah katak, dia makan kelawar, makan macam tu je. Yang akhir sekali kuman daripada kelawar, dia pergi kepada manusia dan dia berjangkit. Hampir sekarang ni 1 juta kematian. Kematian dunia 1 juta. Dan ada yang kata, contoh macam Johns Hopkins University, dia kata kematian COVID-19 ni mungkin lebih daripada 1 juta. Mungkin lebih kurang dalam 3 juta. 3 juta orang mati. Jadi asalnya daripada kelawar, daripada orang panggil apa, ada yang kata daripada tenggiling je, kelawar saja. Tapi dia bawa kepada manusia, dia menyebabkan kematian dan menyebabkan masalah besar kepada dunia. Dan penyakit, kalau dari sudut langkah pencegahan, perbezaannya apa? Saya cerita dulu secara ringkas. COVID-19 ni nak jaga, kita kena jaga diri kita, kebersihan diri, pakai pelitup muka, penjarakan fizikal 1 meter. Tu dari sudut nak jaga diri kita daripada COVID-19. Kalau demam denggi macam mana? Dia adalah kebersihan persekitaran. Kita tengok rumah kita, sekeliling rumah kita macam mana. Nanti kita akan cerita macam mana, sebab apa special sangat demam denggi ni. Dan saya hari ni, rumah kawasan saya di kampung Binja tu, belakang dekat pasar Binja tu, ada satu kes demam denggi. Dia mari nyembur rumah hari ni. Petang ni baru sudah sembuh dalam rumah dan luar rumah. Nak kata denggi ni, kita kadang-kadang kita takut COVID-19. Tapi denggi ni ada di persekitaran kita. Ni kita tengok. Saya je nak terang dulu, kita sebut denggi ni dia ada 2 demam denggi. Demam denggi biasa dan demam denggi berdarah. Pernah dengar dulu demam denggi berdarah. Hari ni dia dah tukar bahawa dia kata, dia ada demam denggi biasa dan dia ada satu lagi dia tak panggil dah demam denggi berdarah. Dia panggil severe denggi. Demam denggi yang teruk. Yang ni kita tengok dari sudut langkah, dari sudut berapa orang dah mati. Hari ni, Malaysia, kalau COVID-19, 140 orang lebih. Nyamuk demam denggi, saya ambil ni, tarikh setakat 29 Disember hingga 12 September 2020. Kita tengok nyamuk ni, demam denggi 123 orang dah mati. Lebih kurang. Beza tikah 20 je. Dan beza lagi, kalau denggi, yang mati umur berapa yang mati? Denggi biasanya yang mati umur muda. COVID-19 yang mati biasa umur tua. Umur 50 ke atas, ada penyakit kecil manis, darah tinggi. Demam denggi yang biasa mati adalah orang muda. Saya ingat masa hidup di Lungun tahun 2 tahun lepas ataupun tahun lepas, 2 tahun lepas. Saya ada satu kes kematian denggi. Pelajar darjah 5. Allah Rabbi Karim. Darjah 5. Mati sebab apa? Mati sebab denggi. Yang bila mana dia pergi ke hospital tu, dia dah pergi lewat sikit ke hospital. Sampai di hospital, masa tu dia punya hati dan buah pinggang dia dah rosak dah. Sebab denggi. Dan bila sampai ke, kita refer ke hospital besar Kuala Terengganu, hospital Kuala Terengganu. Sampai sana dia scan dia punya otak dia, kepala dia. Tengok dalam kepala dia tu, penuh dengan air. Sampai dah tak nampak dah otak dia. Mana, dari sudut otak dia tu dah tak nampak dah melalui scan. Sebab apa? Nak kata,
otak dia dah teruk sebabkan oleh denggi. Dia punya paru-paru, dia punya buah pinggang dan dia punya hati pun dah rosak disebabkan oleh denggi. Dan akhir sekali budak tu meninggal. Bayangkan pelajar darjah 5 meninggal. Sebab apa? Sebab nuan denggi. Yalah kita pun kadang-kadang kita rasalah kalau orang tua Allah tak berasa sangat. Kalau orang muda mati Allah kita rasa macam satu benda yang orang panggil dari sudut productivity, dari sudut keluarga dia macam mana. Jadi itu perbezaannya. Sebab itulah jangan ingat, jadi penting untuk kita tahu pasal demam denggi, untuk kita tahu pasal bagaimana denggi ni boleh merebak dan kita kena cegah dan jaga diri kita dan keluarga kita daripada demam denggi. Yang ni kita tengok dari sudut situasi demam denggi. Dan kita menjangkakan kalau tengok ni peak ni adalah pada bulan 8, bulan 9 dan bulan 10. Jadi kalau kita tengok sini, kita sekarang berada pada bulan 10. Maknanya kita mungkin akan, yang ni saya ambil pada bulan 6. Jadi mungkin kita, pattern ni kalau lebih kurang sama, mungkin kita akan menyaksikan sekali lagi peningkatan kes denggi di seluruh negara. Yang ni data daripada setiap negeri. Kita tengok, kalau kita tengok negeri Kelantan, takat bulan Jun, bulan Julai, dia dah ada 158 kes di negeri Kelantan. 158 kes di negeri Kelantan. Bayangkan sekarang ni 158 kes total daripada awal bulan sampai bulan 7. Jadi tu keadaan semasa penyakit demam denggi. Yang ni denggi ni dia dibawa oleh dua jenis nyamuk. Yang pertama Aedes aegypti, yang kedua Aedes albopictus. Beza dia lagu mana? Kita tengok sini. Dia beza pada kepala dia. Siapa rajin tengok kepala nyamuk kan? Dia kalau demam nyamuk Aedes ni banding dengan nyamuk biasanya yang cara mudah kita nak kenal, tengok kaki dia. Kaki dia berbelang-belang, tengok. Dia belang putih. Ada putih sini. Dia belang putih kan. Kalau nyamuk malaria lain, kalau nyamuk tiruk lain, kalau nyamuk yang apa panggil? Nyamuk biasa dalam rumah kita tu lain. Tapi nyamuk Aedes, dia mesti ada belang-belang. Dan nak beza dua ni, kita tengok kepala dia. Kalau Aedes albopictus ni, kepala dia ada satu line tengah. Kalau Aedes aegypti ni, dia kepala dia ada ni. Ada lingkaran sikit situ. Tapi dari sudut belang-belang di badan dia dan belang-belang di kaki dia, sama. Dan bezanya lagi, kalau albopictus ni, dia boleh membiak di luar rumah. Dia biasa duduk luar rumah. Kalau aegypti ni, dia biasa duduk di dalam rumah. Dan saya nak sebut bahawa, nyamuk Aedes ni, dia nyamuk yang pemalas. Pemalas sebab apa? Sebab nyamuk Aedes ni, dia boleh terbang paling jauh 200 meter je. Nyamuk Aedes, paling jauh, dia boleh terbang 200 meter. Kalau malaria nyamuk dia Anopheles. Anopheles, dia boleh terbang 1 hingga 2 kilometer. Malaria. Tapi Aedes, dia terbang 200 meter paling jauh. Dan biasanya, kalau kita ada satu kes denggi, biasanya tempat pembiakan nyamuk Aedes tu lebih kurang dalam 50 meter, 10 meter daripada rumah kes tu. Sebab nyamuk ni memang tak terbang jauh. Dan kalau ada orang, lagi tak terbang jauh. Sebab apa? Sebab nyamuk Aedes ni, dia memang suka hisap darah manusia saja, tak suka hisap darah binatang. Dia memang saya kira nyamuk yang duduk di bandar dan nyamuk yang pemalas. Terbang pun tak jauh. Jadi kalau ada satu kes, sebab itulah kalau kita tengok, kalau kita kesihatan, ada satu kes, kawalan kita kena buat 200 meter je. Dan kalau kita dengar ada satu kes, contoh jiran kita kena, kita tengok, rumah kita ni siapa ada 200 meter daripada rumah dia. Kalau tak siapa, kita ada kemungkinan untuk rumah kita pun ada dapat daripada, ataupun kena daripada nyamuk Aedes ni. Dan saya nak sebut bahawa, nyamuk Aedes ni, antara kelebihan di Allah SWT bagi, kalau dia bertelur, kali Aedes bertelur, dia boleh bertelur dalam lebih kurang dalam 10,000 telur sekali dia bertelur. Dan telur nyamuk Aedes ni, untuk dia menetas, dia perlu air. Kalau nyamuk Aedes ni tak ada air, dia tak akan menetas telur dia. Tapi kalau kena je air, dia menetas lalu. Dan telur nyamuk ni, dia boleh tahan selama 6 bulan tanpa air. Bayangkan 6 bulan tanpa air. Dan waktu sekarang merupakan waktu yang paling
sesuai, paling orang panggil kondusif untuk nyamuk Aedes ni, telur Aedes ni menetah ataupun membiak. Sebab apa? Sebab kita petang, malam hujan, siang panas. Panas dia pergi cari tempat telur. Malam, hujan, telur tu menetah. Jadi inilah, kalau hujan seterik, macam bulan 12 tu, hujan seterik, pagi, petang, siang, malam hujan, dia pun tak telur juga. Susah nak terbang apa semua. Kalau panas sangat, contoh macam bulan biasa kita panas bulan 5, 6, 7 lah katakan nak. Panas sangat, dia telur tu tak akan menetas sebab tak ada hujan. Tapi kalau musim ni, memang kes denggi memang cukup akan, kalau kita jaga di bahagian kesihatan, bahagian jaga denggi ni, vektor, memang musim ni kita berdebar lalu lah kalau ada kes. Contoh ada kes di Binjai. Lepas ni ada kes di mana? Dekat. Oh, itu bimbang lalu. Sebab apa? Sebab memang cepat dia akan mengebok masa ni. Sebab telur dia boleh menetas. Dan daripada telur, nak jadi jamuk dewasa, kalau dia dah menetas, dia ambil masa 7 hari. Dia akan jadi telur, daripada telur dia akan jadi, orang panggil ugat-ugat. Ugat-ugat, larva, lepas tu dia jadi pupa, lepas tu akhir sekali, dia akan jadi nyamuk dewasa. Dan saya nak cerita, kalau pengalaman saya pernah duduk di Kuala Terengganu dulu, kita pernah tengok ada satu kes, masa wabak besar di Kuala Terengganu, dalam tahun 2015 masa tu, antara sebab wabak besar tu berlaku adalah kerana orang Kuala Terengganu zaman tu, ada setengah orang, dia suka bela ugat-ugat. Sini panggil ugat-ugat. Ugat-ugat. Dia bela ugat-ugat untuk apa? Sebab kan ni kan ada orang suka ikan gopi tau. Ikan gopi. Kakari. Jadi kalau kita Terengganu panggil ikan gopi tu, ikan kari, dia ikan ni, kalau dia nak, orang panggil, nak comel, nak lawa, nak segar, dia bagi makan ugat-ugat. Dan orang ni, dia jual ugat-ugat tu. Mana dia biarkan telur nyamuk tu, mana dia suruh nyamuk telur situ, dia sipang, siapa jadi ugat-ugat, dia ambil ugat-ugat tu, dia jual pula ke orang, untuk apa? Bagi makan ikan gopi dia. Tapi kakak dia. Jadi tu akhir kali menyebabkan wabak besar berlaku di Kuala Terengganu zaman tu. Ini kita dah cerita dah sikit sebanyak tentang penyakit demam denggi. Kita pergi laju-laju lah. Sebab ini demam denggi. Kita tengok sini. Denggi ni sebab apa? Tadi mungkin ada orang tanya. Sebab apa tak ada ubat? Sebab apa susah nak kawal? Ada satu sebab. Kerana apa? Denggi, virus demam denggi ni, dia ada 4 jenis serotype. 1 dan 1, dan 2, dan 3, dan 4. Dan sampai sekarang, orang tu, kita seorang ni, kita boleh kena, contoh, kita kena virus demam denggi jenis pertama, dan 1. Kalau mari virus dan 1 dah, kita tak akan kena dah. Sebab apa? Sebab tubuh kita dah develop satu antibody kepada virus demam denggi jenis 1. Tapi katakan dia mari, kali kedua kita kena demam denggi, mari virus nombor 3. Tubuh kita tak ada lagi antibody virus nombor 3. Jadi bila dia mari virus nombor 3, kita boleh kena pula kali kedua demam denggi. Mana kalau orang tanya, saya dah kena demam denggi, ada harapan tak saya kena demam denggi sekali lagi? Ada harapan. Sebab apa? Kalau awak kena nombor 1, awak mungkin boleh kena nombor 2. Kalau awak dah kena nombor 2, awak mungkin boleh kena nombor 3. Kalau awak dah kena nombor 3, awak mungkin boleh kena nombor 4. Lagi mana tak habis tak, dia lain-lain mari, lagi itulah boleh kena. Dah tak ada ke ubat virus ke vaksin ke ubat ke untuk lawan pak-pak ni. Dia kalau dia capur pak-pak tu dalam satu ubat, side effect dia lagi besar. Sebab itulah sampai sekarang tak ada satu company pun yang boleh buat vaksin untuk demam denggi. Sama juga nanti dengan virus COVID-19 ni. Kalau COVID-19 ni, dia berlaku mutasi. Nombor 1, dia berlaku mutasi gini. Nombor 2, nombor 3. Bila berlaku banyak mutasi, kesannya apa? Kesannya, susah nak develop vaksin. Sebab apa? Sebab kita develop vaksin, kita ambil satu strain, satu jenis mutasi. Tapi virus tu dah mutasi kepada banyak jenis. Saya ambil contoh macam demam sema, influenza. Kita ada vaksin untuk influenza. Tapi vaksin untuk influenza ni, kita kena tukar semua tiap tahun. Tahun ni, vaksin ni. Tahun depan, vaksin lain pula. Tahun depan, vaksin lain. Sebab apa? Sebab virus influenza ni, dia boleh berubah. Yang menyebabkan tak ada satu vaksin pun
yang boleh ubat penyakit demam sema tu. Tu secara tu berlaku. Okey, gejala dia. Kalau COVID-19, gejala dia lebih kepada paru-paru. Kan? Biasa dia akan mari batuk, sema, kan? Batuk, sema, sakit mata, tu biasa COVID-19. Kalau demam denggi, pertama sekali syarat dia kena ada demam panas. Demam panas. Dari ni, COVID-19, 25% kes tak ada simptom. Kes yang kita tengok hari ni, banyak-banyak kes tu, tak ada simptom pun. Demam tak ada, batuk tak ada, sema tak ada, simptom tak ada. Tapi sebab apa detect? Sebab kita buat saringan, positif. Dia ada virus dalam, tapi dia tak ada simptom. Tapi demam denggi, 100% wajib kita nak diagnose demam denggi ni, pertama sekali, dia kena ada demam panas. Dan biasanya demam denggi ni, demam panas dia, lebih pada 38 darjah Celsius. Ni hari ni mungkin orang dah pandai dah. Sebab semua tempat kita pergi, cek suhu belaka. Kita tahu dah. Suhu demam berapa suhu demam? 37 demam lagi. 37 tak demam lagi. Demam berapa? 37.5 ke atas. 37.5, 37.6, 37 7, 8, 9. Yang tu demam. Tapi demam denggi, biasanya dia akan serang 38 dan ke atas. Mungkin ada 39, mungkin ada 40. Syarat pertama, demam. Biasanya demam ni lebih daripada 3 hari. Kalau kita demam sehari, 2, lepas tu baik, okey lagi. Mungkin bukan denggi. Tapi demam hari pertama, hari kedua, hari ketiga pun demam lagi. Demam pula pelik. Dia bukan sahaja sekali dengan demam, dia mari sakit urat. Ni myalgia ni sakit otot. Sebab itulah orang panggil demam denggi ni ada juga orang panggil demam urat. Dia akan mari dengan sakit urat, dia akan mari dengan sakit sendi, dia akan mari dengan apa? Sakit belakang mata. Mata kita pun jadi senak, jadi sakit. Dan selain daripada tu, dia akan mari juga kadang-kadang dan biasanya mari dengan hilang selera makan. Orang penyakit demam denggi ni, kita suruh dia makan, dia tak mahu makan. Itulah biasanya ubat kalau orang kita lah. Biasa, kita kalau pergi hospital pun, demam denggi, biasa doktor suruh dia. Masuk air je. Masuk air. Orang kita biasa suruh makan 100 plus. Kalau demam denggi, dia kata, ambil 100 plus lah. Minum. Tak apa, saya tak nak masalah. Ada lagi kata, demam denggi ni, antara ubat dia boleh kata, ada orang kata, ketan nipah, sup ketan nipah. Kalau orang kata sup ketan nipah, saya kata bagi je minum. Sebab apa? Sebab sup air. Sup tu air. Yang paling penting demam denggi ni, kita nak air banyak masuk dalam tubuh dia. Sebab apa? Saya cerita lalu sini, sebab apa? Kerana demam denggi ni, virus denggi ni, dia akan serang pembuluh darah kita. Pembuluh darah kita, dia serang pembuluh darah kita, menyebabkan darah kita ni keluar. Darah kita yang duduk dalam pembuluh darah ni, dia keluar daripada pembuluh darah. Mana dia keluar daripada tempat dia yang asal. Bila dia keluar, menyebabkan darah kita jadi makin kurang dalam tubuh dan dia boleh menyebabkan tekanan darah kita rendah. Bila tekanan darah kita terlalu rendah, dia boleh menyebabkan kematian. Sebab itulah kita pergi hospital, orang demam denggi, doktor bagi air je. Bagi air 1 beg, 2 beg, 3 beg sehari, 4 beg, suruh pula minum air. Sebab apa? Sebab kita nak bagi air ni supaya darah dia tu maintain dengan jumlah yang sama, kuantiti yang sama dan dia boleh maintain dia punya tekanan darah. Kalau tekanan darah dia terlalu rendah, dia boleh menyebabkan kematian. Jadi ubat dia adalah minum air. Dan kita kena monitor betul-betul air tu. Dan demam denggi ni, dia ada 3 fasa. Fasa pertama, fasa demam. Fasa demam, dia boleh ambil masa 3 hari, boleh ambil masa 4 hari. Goliknya, biasanya 5 hari. Biasa 5 hari. Fasa demam, doktor boleh duduk senang lagi. Tak ada masalah, dia demam. Kita, dia buat apa? Demam Kita bimbang dah demam. Yang doktor paling bimbang adalah 48 jam selepas dia tak demam.
48 jam selepas seseorang tu kena demam denggi dan dia tak demam adalah waktu yang paling kritikal. Katalah kalau kita tengok orang yang demam denggi, dia masuk ward, kita kata, doktor, saya tak demam dah, bagi balik. Tak boleh. Kita kena monitor 2 hari pula selepas tak demam. Kalau 2 hari selepas tak demam, kita ambil darah dia, tengok platelet dia makin naik, tengok kadar ketumpatan darah dia makin okey, tengok tekanan darah dia dah makin okey, 48 jam selepas kita pantau, barulah kita bagi balik. Sebab apa? Sebab masa 48 jam, 2 hari, selepas dia tak demam, itulah masa yang paling kritikal untuk pesakit demam denggi. Lepas pada 48 jam tu, dia tak demam tu, masuk hari ketiga, masa tu dia dah mari fasa pemulihan. Kalau platelet dia dah jadi 1 angka, contoh platelet dia tu 4, kita tengok nombor tu 4, 5. Kalau dia dah masuk fasa pemulihan, platelet dia akan makin naik. 4, 5, naik pula 10, naik pula 15, akhir sekali sampailah normal 150,000. Dia nombor tu 4 tu masuk 4,000. Normal platelet dalam tubuh kita ni 150,000. Dah platelet untuk benda tu. Platelet ni untuk panggil kalau darah kita keluar, kan? Kita luka, platelet ni untuk membekukan darah kita. Kalau tak ada platelet, darah kita akan jadi cair boleh, apa yang tengah panggil cair. Mana cair? Kan? Kalau ada platelet, darah kita pekat dan kalau kita luka, dia akan tutup luka kita. Tu tugas platelet, dia akan tutup luka kita. Okey, selain daripada apa lagi penyakit yang demam lebih kurang sama? Lordosis mungkin tak ramai kenal, leptospirosis. Leptospirosis ni benda kecing tikus. Yang ni mungkin ramai kenal, kecing tikus. Dan saya selepas daripada PKP baru ni, lepas kita buka tu, ada seorang kawan saya bekerja di Pejabat Kesihatan Daerah Dungun, umurnya baru 28 tahun. Dia masuk dalam hutan di daerah Dungun tu lah, Hulu Dungun, cari ikan, balik positif leptospirosis, kecing tikus tu, dan dia meninggal lepas pada tu. Disebabkan oleh pendarahan dalam paru-paru. Ini leptospirosis pun penyakit yang bahaya juga. Ini rawatan. Tiada rawatan spesifik, rawatan adalah rawatan komplikasi. Kita bagi rawatan untuk demam, rawatan untuk sakit kepala, rawatan untuk sakit sendi. Dan yang paling penting adalah air yang cukup. Itu yang paling penting sekali. Dan ni bagaimana nyamuk Aedes ni mengebak. Bila ada seorang pesakit demam denggi, sakit denggi, dia sihat, mari nyamuk Aedes, dia gigit orang tu. Nyamuk Aedes gigit orang tu, dia pun gigit kita pula. Daripada dia gigit orang ni, orang yang kena demam denggi, dia gigit pula kita yang normal ni, dan dia akan pindahkan virus denggi tu daripada pesakit pembawa ni, dia akan pindahkan virus denggi tu kepada kita. Denggi ni dia tak boleh mengebak. Kita tak boleh. Macam HIV. Dia boleh mengebak daripada manusia ke manusia. Macam COVID-19. Dia boleh mengebak daripada manusia ke manusia. Demam denggi tak boleh. Dia kena ada nyamuk tengah. Orang, nyamuk, orang lain. Dah patut mudahlah nak kawal. Nak kawal nyamuk. Oh, susah kawal nyamuk. Nak kawal nyamuk rupanya lagi susah nak kawal. Sebab apa? Nyamuk adalah cepat membiak. Kita pula tak jaga kebersihan. Banyak-banyak tempat nyamuk ni dia cari macam-macam tempat yang kadang-kadang kita tak boleh nak fikir pun tempat yang macam itu pun dia boleh membiak. Ni kitaran dia, saya dah cerita dah tadi. Ni dia boleh terbang, saya dah cerita dah tadi. Cuma saya silap tadi. Saya kata spoiler dia 60 hingga 100 telur, tapi dia boleh bertelur antara 6 ke 7 kali. Mana kalau 7 kali 100, 700 telur. Seekor nyamuk dewasa, dia boleh bawa 700 telur. Dan dia boleh terbang, saya cerita ada, 100 ke 200 meter. Ni waktu dia. Nyamuk Aedes ni, nyamuk Aedes ni, dia aktif waktu bila? Waktu awal pagi, awal petang. Waktu garik, waktu subuh. Dua waktu ya. Waktu garik, waktu subuh. Waktu saya ingat ayah saya, dia pernah kena demam denggi. Bila kita cek tu, kita rasa kemungkinan dia kena demam denggi tu sebab apa? Sebab on the way dia nak pergi semayang. Semayang garik. Pak rumah kita tak ada. Rumah saya, alhamdulillah,
tak ada tempat positif. Jadi kita nak buat kaitan tu kat mana? Dalam perjalanan daripada rumah tu, dia nak pergi ke surau, sembahyang maghrib, dia mungkin boleh kena jangkitan situ. Sebab apa? Nyamuk ni hati dua je. Waktu garik, waktu subuh. Lepas tu kita kata, dah benda kesihatan. Kat garik, mari sembuh nyamuk. Kat garik, mari sembuh nyamuk. Takkan nak sembuh waktu subuh. Kita sembuh nyamuk ni, kita ambil waktu paling aktif. Waktu paling aktif, waktu garik, waktu subuh. Dah kalau waktu subuh, 5 hingga setengah pagi, hingga 8 setengah pagi. Kalau nak sembuh masa ni, stah tak bangun lagi. Masa ni stah duduk kedai lagi minum air. Jadi, sembuh waktu petang, dekat garik. Kita pula, waktu petang lah nak masak, nak benda, kita marah lalu. Tapi inilah kita ambil, sebab apa kita sembuh nyamuk waktu tu? Sebab waktu itulah waktu yang paling aktif nyamuk ini bergerak. Ni saya dah cerita dah, telur nyamuk ni dia boleh bertahan selama 6 bulan tanpa air dan dia hanya perlukan sedikit air untuk membiak. Kawalan dia macam mana? Ini syak awal. Dia kawalan dia ni, kalau di pihak kesihatan, kita buat kawalan dari sudut pertama sekali adalah semburan kabus. Kita buat semburan kabus, ni rumah kes, kita akan buat semburan kabus ni 200 meter daripada rumah kes. Lingkungan bulatan 200 meter. Dalam rumah dan luar rumah. Ada tak antara kita kalau kesihatan mari sembuh nyamuk kita tutup pintu tak bagi masuk. Saya nak maklum, kalau dulu kan 5-6 tahun dulu, kalau sekali dia sembuh, bau DC habis rumah kita, betul tak? Tapi sekarang kita dah tukar racun. Sekarang. Racun yang ada di sel, yang kita guna untuk di sel tu, pancuran dia sekali dengan di sel, biasanya kita hanya guna luar rumah saja. Dalam rumah, kita akan guna racun yang dibancuh dengan air. Sama macam reset yang kita guna dalam rumah. Sebab itulah, saya baru sudah kesihatan mari rumah saya, sembuh rumah saya masuk dalam, tak bau dah disel. Sama lah Kuantan dengan Kota Baru dengan Dungun, lebih kurang sama racun. Maknanya racun yang kita guna sekarang, saya nak sebut, kalau dalam rumah, kita hanya guna racun yang dibancuh oleh air. Jadi tak ada dah belemi, kesan bau minyak disel, tak ada dah sekarang. Macam kita sembuh reset. Sembuh reset bau dah. Bau racun je lah. Tapi bau disel pun semua tak ada. Jadi sebab itulah sekarang ni kalau boleh, saya nasihatkan kepada semua jemaah, kita bagi kerjasama. Sebab apa? Ini penting untuk kawalan demam denggi. Selain daripada tu, yang ni tugas kita. Tugas kita tahu dah, waktu demam denggi ni macam mana, waktu nyamuk Aedes aegypti macam mana. Yang ni paling penting. Repellent. Biasakan kalau kita tinggal rumah, nak masuk rumah, kita sembuh reset dulu rumah kita. Tempat-tempat yang kita rasa memang banyak nyamuk, kita sembuh reset dulu. Supaya apa? Untuk matikan nyamuk tersebut, supaya dia tidak menjangkitkan ataupun tidak bawa kita ni kepada demam denggi. Dan kalau boleh kita amalkan pakaian baju lengan panjang. Terutamanya kalau orang yang bawa motor semua sekali lah. Ni cabaran utama kita. Sampah. Pembuangan sampah tidak sempurna. Tengok rumah kita macam mana. Tengok kawasan anak mukim kita macam mana. Biasanya tong sampah jauh. Kita buang sampah mana? Kalau kita bakar, pembakaran, sampah tu kita kumpul setempat, kita bakar. Pembakaran tu bakar dengan sempurna ataupun tidak? Kita tanya. Kadang-kadang kita bakar, tapi bakar tak habis. Ada lagi plastik tinggal, ada lagi polystyrene tinggal. Banyak mana kita jumpa polystyrene. Ni. Yang ni, air bersih dan terawat tidak mencukupi, akhir kali kita tak ada air. Ada tak tempat kita? Tak ada air, kena jaga betul-betul. Tempat yang kita nak tu kena tutup dengan sempurna, biar nyamuk tak ada. Ni biasa juga. Longgokan tayar di luar rumah. Ada setengah orang dia suka kumpul tayar lama. Celah-celah tayar tu, nyamuk Aedes boleh bertelur situ. Celah-celah tayar. Dan ni masalah juga kadang-kadang berlaku. Rumah terbiar. Banyak mana rumah, projek, construction, tak siap.
rumah tu tak ada orang duduk. Biar gitu je. Akhirnya, rumah kawasan ni jadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Tanggungjawab siapa? Tanggungjawab kita anak mukim. Yang ni kalau dalam rumah. Kita ada pam tandas rosak. Dalam septic tank. Tangki septic tu pun boleh nyamuk tu boleh membiak. Biasanya septic tank kita ada lubang. Ada apa? Batang paip atas tak? Kan kita ada septic tank. Tutup rapat dah. Tapi kita buka sikit. Supaya uap tu keluar. Dekat paip air tu. Apa orang panggil? Polis paip air tu. Atas septic tank tu. Biasa kalau hujan. Air bertakung situ. Nyamuk boleh membiak kat situ. Dan satu lagi sekarang. Kita biasa guna kowe ke, cukur ke. Kowe dengan cukur tu, bawah tu kan dia ada tempat takungan kan. Tempat letak gelas ke apa semua. Dalam kawasan tu, bawah tempat kowe kita tu, itu kalau kita tak basuh molek, air dia takung situ, nyamuk Aedes pun boleh membiak. Ni parit longkang, bekas minuman. Kan? Ni projek binaan yang terbengkalai. Ni biasa juga gutter. Kalau orang air dekat rumah kita. Dan ni biasa kalau orang yang suka buat landscape kat rumah dia. Kadang-kadang nyamuk Aedes ni, dia suka duduk kat mana? Pokok keladi, pokok buluh, pokok pandan, pokok pisang. Celah-celah daun tu, dia boleh ada. Jadi tugas kita apa? Ambil masa 10 minit, kita semak, periksa kawasan rumah kita, ada ke tidak tempat pembiakan nyamuk Aedes. Kalau ada, kalau boleh lupus, kita lupus. Kalau tak boleh lupus, nak buat benda. Beli ubat untuk ni. Untuk apa? Untuk hapuskan jentik-jentik tu. Kita panggil ebek ni. Ebek. Kesihatan biasa kita ada. Kalau tak ada, kalau tak mau ambil kat pejabat kesihatan, boleh beli. Ni ebek. Kita letak ebek dekat tempat yang kita tak boleh nak hapuskan. Jadi saya rasa, tak ada tahu, cuma saya nak sebut, compound, jika positif, nyamuk Aedes, positif Aedes, compound dia tak lebih daripada 500. Kalau kawasan wabak, 500 tanpa kurang. Kalau bukan kawasan wabak, kita boleh bagi kurang lagi. Kesihatan boleh bagi kurang. Yang ni kalau dia masuk mahkamah, dia boleh pergi sampai 10,000 kesalahan pertama. Kesalahan kedua, dia boleh pergi sampai 50,000. Kesalahan ketiga, dia boleh denda sampai RM500 setiap hari. Tiap-tiap hari tu. Dia boleh denda. Ni saya nak tunjuk gambar je lah. Ni wabak saya dulu di Kampung Limbung Paka. Ni kita tengok kawasan ni. Ni. Construction. Dia tinggal topi je. Topi projek ni. Dalam ni, bila kita cek, banyak tempat yang positif. Mana ada lawa positif Aedes dalam ni. Jadi ni kalau ikut kena periksa semua kena hapus. Yang ni kita tengok tandas dekat tempat apa? Tempat rumah yang terbiar, ada tandas kosong. Tak ada orang duduk rumah ni, dalam makuk tandas ni penuh nyamuk Aedes. Ni pokok pelam. Mempelam tu ada pokok mempelam lama. Dalam tu dia jadi lubang. Lubang ni ada air bertakun dan dalam tempat ni ada juga lawa Aedes, nyamuk Aedes positif. Dan kita ambil, kita tutup dengan pasir. Ini antara contoh-contoh lah rumah terbiar apa semua. Jadi akhir sekali, nasihat saya, 10 minit saja dalam masa seminggu, kita periksa rumah kita, tengok ada tempat pembiakan ataupun tidak. Kalau ada, kita hapuskan. Tanggungjawab siapa? Tanggungjawab kita. Sebab apa? Rumah kita, tanggungjawab kita. Kalau kawasan mukim kita, tanggungjawab kita, anak mukim kita, insya-Allah kita jaga keluarga kita jaga pesan rumah kita, pesan mukim kita, insya-Allah kita akan selamat daripada demam denggi. Dan ingat, tiada Aedes, tiada denggi. Saya rasa dah mulai isyak, saya rasa sekadar itu sajalah. Sedikit peringatan untuk diri kita semua, supaya yang paling penting adalah kebersihan. Sebab tu Allah SWT, Nabi SAW sebut, An-nazafatul minal iman, kebersihan itu sebagian daripada iman, bukan kebersihan diri saja, kebersihan persekitaran, semua sekali masuk aktiviti yang boleh bawa kepada
kekuatan iman kita, dan kalau kita jaga kebersihan diri, kebersihan sekitaran, kita juga akan selamat daripada penyakit ini, insya-Allah. Jadi saya rasa sekadar itu saja. Bukalah kalau ada satu dua soalan kalau ada. Ha? Tadi soalan ketan nipah. Saya jawab ketan nipah dulu. Tak ada kajian. Tak ada kajian yang kata bahawa ketan nipah ni boleh sembuh ke tak boleh sembuh. Tak ada kajian yang tepat. Tapi pandangan peribadi saya, nak makan sup benda pun ikut lah. Sup ketan nipah ke, sup ayam ke, saya loh pergi. Kenapa? Sebab dia boleh minum air tu, kita paksa dia minum air sup tu, dia boleh betulkan balik, sembuhkan balik tubuh badan kita tu yang kurang air. Tu je lah penjelasan ni. Tapi kajian secara otomatis, secara tuntasnya tak ada lagi orang buat kajian. Boleh terai lah. Tak ada ke tak buat, setakat ni tak ada orang buat lagi ya. Yang dia buat setakat ni adalah daun betik. Dia buat kajian daun betik, dia kata daun betik tu, kalau kita minum, kita perah daun betik tu, dia boleh meningkatkan kadar platelet dia. Yang tu je yang dia buat. Ketan nipah, tak ada orang buat. Tapi, bahaya ke tidak? Tak bahaya. Dan dia boleh membantu. Ada salah benda ni? Ebek tu. Yang untuk ni. Ubat jentik-jentik tu. Saya tak pasti sini lagu mana. Kalau kita ada buat pameran ke, kita turun ke komuniti ke, kita akan bagi ebek tu. Kalau saya sini kena tanya pula semula Jabat Kesihatan Kota Baru. Saya tak pasti. Biasanya kalau kawasan tu wabak dan kita turun ke komuniti, biasanya kita akan bahagi setiap rumah tu, kita akan bagi satu ebek biasanya lah. Tapi dia setiap daerah ni style dia lain-lain. Ayam dia belah. Sedap mulut je lah. Sedap mulut. Kalau macam contoh, kita kata paksa minum air masak, tak ambuh. Loh gila air nak sangkuit ke air, asal minum air. Tapi biasanya orang demam denggi ni, kita paksa dia minum, masa yang tempuh demam dia tu tinggi, dia tolak belaka, minum tak ambuh, makan tak ambuh. Tu masalah. Dia kalau air biasa, satu hari, dia kena minum 2 liter. 2 liter, 2 botol besar tu. Satu hari. Atau paling kurang lah. Paling kurang 2 liter. Kalau boleh lebih, lagi bagus. 2 liter. Kalau masih demam tu lah. Sehari 2 liter. Paling kurang. Tak asyik. Dia tak ambil. Jadi saya rasa kadar tu sajalah. InsyaAllah. Semoga boleh manfaat. Dan kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah SWT selamatkan diri kita, selamatkan kampung kita, dan selamatkan negara kita insya-Allah daripada wabak COVID-19 yang berlaku ni insya-Allah, dan semua penyakit insya-Allah. Jadi saya rasa sekali itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.